أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دراستنا اليوم فإن شاء الله نحن في الفصل اللغة العربية سندرس إن شاء الله سأشرح وسنذاكر عن الموضوع الذي درسنا من قبل فالحمد لله. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar insya-Allah? Moga semuanya dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mengulang kaji tentang beberapa tajuk yang kita telah bincangkan ataupun saya telah pernah menerangkan pada kelas yang lepas. Bukan kelas inilah, kelas di dalam sewaktu kelas secara bersemuka. Jadi mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat ataupun ada yang lupa. Baik. Jadi hari ini kita nak ulang tajuk berkaitan tentang isim. Baik. Sebelum ini saya telah pernah terangkan bahawa asas dalam bahasa Arab adalah kita mengenal apa itu kalimah. Antara asas dalam bahasa Arab kita kena kenal apa itu kalimah. Kalimah di dalam bahasa dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai perkataan. Baik. Jadi di dalam bahasa Arab perkataan ini terbahagi kepada 3 jenis ataupun kalimah ini terbahagi kepada 3 jenis. Apa jenis yang pertama? Jenis perkataan ataupun kalimah yang pertama adalah di dalam bahasa Arab yang dipanggil sebagai al-ismu ataupun isim. Yang kedua dipanggil sebagai al-fi'lu ataupun fa'al. Dan yang ketiga dipanggil sebagai al-harfu ataupun huruf. Jadi yang dikatakan dengan perkataan adalah satu perkataan itu dia mempunyai sama ada dia adalah berbentuk isim ataupun dia berbentuk fa'al ataupun dia berbentuk huruf. Jadi pada hari ini kita akan mengulang semula tentang apa yang dipanggil sebagai isim. Isim. Jadi mana-mana yang ada nota tahun-tahun lepas boleh buka. Kalau tak ada boleh salin semula. Baik. Jadi tajuk kita adalah isim. Jadi isim ini secara asasnya adalah maksud isim adalah kata nama. Baik. Jadi hari ini kita nak ulang isim sahaja dahulu. Isim adalah kata nama. Dalam bahasa Melayu kita sebut kata nama. Apa contoh kata nama ni? Kata nama ini adalah sama ada dia nama orang ataupun dia nama benda ataupun dia adalah satu benda ataupun dia adalah binatang ataupun dia adalah tumbuh-tumbuhan ataupun dia adalah barang galian, sama ada dia adalah alam semula jadi ataupun dianya adalah makhluk-makhluk yang lain dan sebagainya. Segala yang berbentuk yang saya sebutkan tadi adalah yang dipanggil sebagai al-ismu ataupun kata nama. Dia tak semestinya nama orang. Ada juga kata nama yang berbentuk bukan nama orang. Contoh dia cermin mata. Ini adalah kata nama. Ini adalah isim. Mulut. Ini adalah isim. Kucing adalah isim. Apa lagi? Langit adalah isim. Apa lagi? Kereta adalah isim. Laut adalah isim. Dan emas, perak dan sebagainya, semua itu adalah kategori yang dipanggil sebagai kata nama. Dan di dalam bahasa Arab berbeza dengan bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kalau benda tu kucing kita panggil kucing je lah. Tetapi dalam bahasa Arab ada kalimah-kalimah yang mana menunjukkan sesuatu benda itu khusus untuk lelaki sahaja dan satu benda itu khusus untuk perempuan sahaja. Jadi al-ismu
terbahagi kepada dua dari segi jantina, iaitu isim ataupun kata nama di dalam bahasa Arab dia dibahagikan kepada dua. Yang pertama, isim yang dipanggil, isim yang jantinanya adalah lelaki, muzakkar. Siapa yang tak ada lagi nota ni boleh tulis muzakkar. Dan yang kedua, muzakkar. Okey, baik. Jadi muzakkar ni apa? Muzakkar ni adalah isim yang mana jantinanya adalah lelaki. Satu. Tulis kat bawah ni. Muzakkar jantinanya lelaki. Ataupun kalimah yang mempunyai ciri-ciri muzakkar. Kadang dia tak ada jantina pun, tetapi oleh kerana dalam bahasa Arab perlu dibezakan antara muzakkar dan muannas, maka dia dikategorikan sebagai muzakkar. Okey, baik. Yang pertama tadi, okey, baik. Muzakkar adalah contoh, okey. Muzakkar maksud dia adalah, ciri yang pertama adalah yang menunjukkan jantina lelaki. Apa yang menunjukkan contoh jantina lelaki? Contoh dia adalah muslimun ataupun zaidun. Okey, baik. Muslimun di sini adalah menunjukkan seorang muslim yang berjantina lelaki. Kemudian zaidun. Zaidun ini adalah nama orang, yang mana nama orang yang menunjukkan jantina lelaki. Okey, baik. Itu tadi saya kata ciri yang pertama bagi muzakkar adalah yang berjantina lelaki. Okey, baik. Ciri yang kedua, ada juga kalimah yang mana dia tak ada jantina tetapi kita kategorikannya sebagai kalimah yang lelaki ataupun kalimah muzakkar. Contohnya adalah, okey, tadi saya terbalik tulis Okey, tadi boleh betulkan siapa yang ada salin tadi? Baik, tadi saya tersilap. Jadi boleh tulis terpadam. Tadi saya tertulis sebelah sini. Okey, baik. Tadi adalah muslimun adalah contoh kata perkataan ataupun kata nama yang mana dia memang menunjukkan jantina lelaki. Zaidun juga adalah kalimah ataupun perkataan nama orang yang mana menunjukkan dia adalah jantina lelaki. Namun ada jenis yang lain yang mana kalimah itu dikategorikan sebagai muzakkar namun dia tak ada jantina. Contoh dia adalah, yang pertama adalah qalamun. Qalamun. Apa maksud qalamun? Qalamun adalah pen. Pen ada jantina tak? Tak ada jantina. Pen tak ada jantina lelaki, tak ada jantina perempuan, tak ada jantina berjantan, tak ada jantina betina. Tetapi dia dimasukkan di dalam kategori muzakkar sebab apa? Kerana benda ini mengandungi ciri-ciri muzakkar. Apa ciri-ciri muzakkar yang ada di dalam kalimah ini? Ciri-cirinya dia tidak mengandungi ta marbutah. Kalimah tu kalimah tu ataupun benda tu dia tak ada jantina. Jadi bila tak ada jantina, kita kena tengok perkataan itu ada kalimah ada huruf ta marbutah ataupun tidak. Sekiranya tiada ta marbutah, dia tak ada jantina dan dia tak ada ta marbutah, maka automatik perkataan ini dimasukkan dalam kategori muzakkar. Okey, baik, boleh? Ini ciri yang kedua tadi. Okey, baik. Kemudian contoh ciri yang kedua. Contoh yang kedua pada ciri yang kedua. Kitabun. Apa maksud kitabun? Kitabun maksud dia adalah buku. Jadi buku pun tak ada jantina lelaki, perempuan, jantan, betina. Tetapi macam mana dia boleh masuk dalam muzakkar? Kerana seperti yang saya sebutkan tadi, dia mengandungi ciri-ciri muzakkar. Apa ciri-ciri muzakkar? Bahasa mudah dia, kerana dia tidak ada ta marbutah. Baik, ta marbutah itu adalah ciri bagi muannas yang kita akan terangkan sekejap sahaja lagi. Okey, baik. Itu adalah contoh bagi kalimah muzakkar. Tadi muzakkar terbahagi kepada dua. Satu yang memang jantina dia lelaki, memang jantan. Contoh dia muslimun, contoh dia zaidun, contoh dia dikun ayam. Dikun ayam jantan, dajajatun ayam betina. Okey, baik. Contoh dia lagi
Apa lagi yang jantan? Asadun, singa. Okey, baik. Itu semua adalah yang menunjukkan jantina lelaki ataupun jantan. Okey, baik. Baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia tak ada jantina, tetapi dia tak ada ta marbutah juga. Bila kalimah itu dia tak ada jantina dan dia tak ada ta marbutah, maka dia adalah kategori muzakkar. Itu saja cara-cara untuk mengenalnya. Manakala muannas, okey, kategori yang kedua adalah muannas. Apa maksud muannas? Muannas ni adalah secara umumnya maksud dia adalah menunjukkan perempuan. Okey, baik, boleh dapat perempuan. Sama juga dengan muzakkar tadi, muannas ini ada dua kategori ataupun dua ciri-ciri. Ciri yang pertama, dia menunjukkan jantina perempuan. Contohnya adalah okey, saya tersalah tulis. Muslimatun. Contoh dia adalah muslimatun. Okey, tak boleh, tak nampak dah. Okay, baik, muslimatun. Boleh nampak? Okey, contoh dia adalah muslimatun. Okey, baik. Jadi muslimatun ini, dia ada dua ciri-ciri kat sini lah. Pertama dia ada ta marbutah lah. Satu lagi adalah muslimatun ini adalah kalimah yang memang menunjukkan jantina perempuan. Muslimatun adalah orang Muslim yang berjantina perempuan. Okey, baik. Itu ciri yang pertama. Dan yang kedua, Huda. Huda tak ada ta marbutah, tetapi kita makruf nama Huda ini adalah nama yang makruf dalam kalangan kita, bahawa Huda ni adalah nama bagi orang yang berjantina perempuan. Jadi Huda ini adalah kalimah walaupun dia tak ada ta marbutah, tetapi dia ada jantina kerana dia adalah berjantina perempuan, maka kategorinya adalah muannas. Okey, baik. Itu ciri yang pertama bagi muannas. Ciri yang kedua, sama juga dengan muzakkar tadi, iaitu sekiranya dia tak ada jantina. Baik, jadi kita kena tengok dia tak ada jantina tetapi dia ada ciri-ciri muannas. Apa ciri-ciri muannas? Iaitu mengandungi ta marbutah di hujung sekali. Mengandungi ta marbutah di hujung sekali. Contoh dia madrasatun. Madrasatun maksud dia apa? Maksud madrasatun maksudnya adalah sekolah. Sekolah ni tak ada jantina. Tak ada sekolah yang sekolah jantan, tak ada sekolah betina, tak ada sekolah lelaki, tak ada sekolah perempuan. Bukan maksud dia sekolah itu dia tak ada jantina. Baik. Oleh kerana sekolah itu tak ada jantina, kita melihat kepada kalimahnya. Kalimahnya madrasatun ada ciri-ciri muannas. Apa ciri-ciri muannas? Mengandungi ta marbutah. Contoh dia madrasatun, walaupun dia bukan perempuan, dia bukan lelaki, dia tak ada jantina, tetapi dia ada ciri-ciri muannas iaitu ta marbutah, maka dia termasuk dalam kategori muannas. Contoh yang kedua, maktabatun, perpustakaan. Perpustakaan pun tak ada jantina. Jadi dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Namun dia mengandungi ciri-ciri muannas. Apa ciri-ciri muannas? Ada ta marbutah, maka dia termasuk dalam muannas. Okey, baik. Secara mudah kesimpulannya, okey, tadi muzakkar, ciri-ciri dia adalah yang pertama, dia adalah jantina lelaki. Okey, dia ada dua ciri ya. Boleh tulis dekat nota. Tulis kat bawah, kat mana, sebab saya punya ni terlampau kecil. Jadi tulis muzakkar, ciri yang pertama berjantina lelaki, dan ciri yang kedua tidak ada, dan sekiranya ciri yang kedua sekiranya dia tiada jantina, maka dia tidak ada, dan dia tiada jantina dan dia tidak ada ta marbutah. Okey, ciri yang pertama tadi adalah berjantina lelaki. Ciri yang kedua, dia tidak berjantina dan dia tidak ada ta marbutah. Itu adalah kalimah yang menunjukkan muzakkar. Manakala muannas pula, ciri dia sama juga dua. Yang pertama, dia berjantina perempuan. Yang pertama. Dan yang kedua, dia tidak berjantina namun ada ta marbutah di hujung.
Dia tidak berjantina dan dia ada ta marbutah di hujung, maka dia kategorinya adalah muannas. Okey, baik. Boleh faham? Boleh salin contoh dan apa yang saya sebutkan tadi tulis di dalam buku tulis. Okey, baik. Itu sekadar ulangan sahaja. Okey, baik. Kemudian setelah kita terangkan tentang contoh bagi muzakkar dan muannas. Okey, selain daripada muzakkar dan muannas, ada juga dia dikategorikan satu lagi, dia dibahagikan kepada 3, iaitu dari segi bilangan. Ini dari segi jantina. Jantina lelaki perempuan. Kemudian isim itu juga terbahagi kepada 3 jenis dari segi bilangan. Yang pertama dipanggil sebagai mufrad. Yang kedua dipanggil sebagai musanna. Yang ketiga dipanggil sebagai jamak. Baik. Setiap jantina ini dia mengandungi kalimah mufrad. Lelaki dan perempuan ini dia mengandungi kalimah mufrad dia yang tersendiri. Begitu juga dengan musanna je mempunyai kalimahnya yang tersendiri, ciri-ciri yang tersendiri. Begitu juga dengan jamaknya mengandungi ciri-ciri yang tersendiri antara dua jantina ini. Baik. Jadi contoh saya nak ambil. Okey, mufrad. Mufrad maksud dia adalah tunggal. Bukan tunggul ya. Tunggal ataupun yang menunjukkan bilangan 1. Manakala musanna menunjukkan bilangan 2. Dan manakala jamak dia menunjukkan bilangan 3 dan lebih. Okey, mufrad, tunggal. Macam mana kita nak kenal muzakkar dan muannas ini adalah mufrad? Seperti yang saya telah terangkan tadi. Mufrad senang je. Mufrad seperti yang saya terangkan tadi. Iaitu ciri-ciri kalimah itu adalah mufrad muzakkar. Okey, mufrad muzakkar. Ciri-ciri dia adalah, tadi saya sebut apa? Ulang balik 2 tadi. Yang pertama dia adalah berjantina lelaki yang kita faham. Contoh dia muslimun. Yang kedua, dia tak ada jantina tetapi dia juga tidak ada ta marbutah. Contoh dia adalah tadi muslimun dan juga zaidun. Zaidun, okey. Muslimun dan juga apa tadi contoh tadi? Qalamun. Okey, baik. Jadi qalamun. Jadi muslimun dan juga qalamun. Ni contoh mufrad lelaki dan juga mufrad. Okey, terusnya lagi. Muslimun dan juga qalamun. Okey, baik. Tengok. Muslimun dan juga qalamun. Muslimun maksud dia adalah mufrad seorang muslim yang berjantina lelaki. Qalamun mufrad dan bilangan dia 1. Pen yang bilangannya 1. Namun kenapa dia dalam muzakkar? Kerana dia tidak ada ta marbutah. Dia sama seperti yang saya terangkan tadi. Manakala muannas pula, sama juga tadi, contoh dia adalah muslimatun. Muslimatun ni adalah muslim yang berjantina perempuan, orang Islam yang berjantina perempuan. Dan yang kedua, madrasatun. Dia tak ada jantina tetapi dia ada ta marbutah. Jadi ciri-ciri bagi mufrad muannas sama ada dia ada ta marbutah ataupun yang tak ada ta marbutah tadi. Contoh kita bagi apa tadi? Huda. Huda tu tak ada ta marbutah. Dia mufrad, dia seorang. Huda, jadi kita ambil contoh Huda. Huda adalah contoh orang, seorang mufrad tunggal, seorang yang muannas berjantina perempuan. Contoh tadi Huda, muslimatun dan juga madrasatun. Manakala madrasatun pula menunjukkan sebuah sekolah, mufrad tunggal, dan dia kenapa dia dalam muannas? Kerana dia mengandungi ciri-ciri muannas iaitu ada ta marbutah. Okey, baik. Okey, silap. Tadi contoh dia adalah patutnya tulis contoh satu tadi Huda. Huda adalah contoh orang yang berjantina perempuan dan dia tunggal, dia seorang. Manakala madrasatun adalah menunjukkan contoh bagi tak ada, dia bukan jantina perempuan tetapi dia termasuk dalam muannas kerana dia ada ta marbutah di hujungnya. Kemudian
Macam mana pula kita nak kenal bahawa kalimah itu tadi adalah satu? Macam mana pula kita nak kenal bahawa kalimah itu adalah menunjukkan dua? Contoh, dua orang perempuan, dua orang Islam perempuan, dua batang pen, dua buah sekolah, dua orang apa tadi? Dua orang Islam lelaki. Okey, baik. Jadi senang saja, musanna antara yang paling senang iaitu setiap kalimah ini sama ada dia daripada mufrad muannas, kita nak tukarkan dia kepada musanna. Daripada bilangan 1 kita nak kepada bilangan 2, kita hanya perlu menambah alif dan nun di hujung setiap kalimah ini. Contoh dia, contohnya adalah muslimah. Okey, boleh tengok contoh musanna. Jadi, penambahan pada musanna hanyalah menambahkan alif nun di setiap kalimah. Kalau kita nak tukarkan dia daripada bilangan 1 kepada bilangan 2, sama ada mufrad ataupun muannas, kita hanya perlu menambah alif dan nun di hujung. Contoh kita ambil muzakkar. Muzakkar lelaki ataupun muzakkar yang bilangannya 2. Contoh dia muslimani. Jadi muslimun tu hanya perlu tambah alif nun saja di hujung dia. Okey, baik. Begitu juga dengan qalamun. Qalamun kita nak tukarkan dia daripada mufrad kepada dua batang pen. Kalau kita nak sebut dua batang pen, kita sebut qalamani. Qalamani. Okey, baik. Sama juga dengan musanna ketika mana dia adalah dia jantinanya perempuan ataupun muannas. Contoh dia tadi muslimatun. Tapi perlu ingat, muslimatun, ta marbutah ini jangan kita buang. Kita kekalkan dia dan kita jadikan dia ta yang terbuka, iaitu ta maftuhah. Jadi muslimatun jadi muslimatani, berbeza dengan muslimani. Kalaulah dia musanna dan dia muannas, kita mesti ambil juga ta marbutahnya dekat sini dan dibawa ke musanna dan menjadi muslimatani. Contoh yang kedua, madrasatani. Madrasatani. Okey, baik. Mudah saja. Dan yang ketiga, boleh yang terakhirlah ya. Yang ketiga adalah jamak. Jamak pula adalah yang mana bilangannya menunjukkan ramai ataupun banyak. Baik. Jadi macam begitu juga dengan jamak, dia terbahagi kepada dua, iaitu jamak muzakkar dan juga jamak muannas. Baik. Jadi jamak muzakkar, macam mana kita nak tukarkan kalimah itu ataupun kita nak kenal kalimah itu adalah jamak dan menunjukkan muzakkar. Okey, ciri-ciri dia adalah dia mengandungi waw dan nun di hujungnya daripada kalimah asal. Manakala jamak muannas pula dia mengandungi alif dan ta di hujung. Okey, baik. Muslimuna, daripada perkataan muslimun tadi, kita nak tukarkan dia kepada jamak, hanya perlu menambah waw dan nun sahaja di hujung. Itu adalah kita nak kenal bahawa dia adalah jamak yang mana berbentuk muzakkar. Okey, baik. Dan yang kedua, jamak yang berbentuk muannas. Ramai yang berbentuk perempuan. Ini tadi maksud dia adalah ramai orang Islam lelaki. Sekarang ni ramai orang Islam perempuan. Jadi cara dia adalah kita nak kenal adalah di hujung jamak muannas salim mengandungi penambahan pada alif dan juga ta. Contoh mudah dia adalah daripada perkataan muslimatun tadi. Muslimatun, macam mana kita nak jadikan dia jamak muannas salim? Hanyalah ta ini kita letakkan hujungnya, kita letakkan ta yang ta marbutah ini kita letakkan di hujung, dan sebelum ta itu ditambahkan alif. Contoh, dan jadilah muslimatun. Okey, baik. Kenapa saya tak sekarang ni kenapa saya tak bagi contoh qalamun dengan madrasatun? Kerana ada satu lagi jamak yang dipanggil sebagai jamak taksir. Itu nanti kita akan ulang semula pada kelas yang akan datang. Jadi untuk hari ini sekadar ini dahulu. Boleh salin. Dan tugasan dan latihannya ialah
ringkas sahaja tugasannya. Saya nak kamu ambil 4 perkataan ini, yang mana 4 perkataan ini mengandungi mufrad, musanna, muzakkar, muannas, muzakkar, muannas. Tugasan kamu adalah kamu dikehendaki untuk menukarkan kalimah ini kepada musanna dan juga jamak. Okey, baik. Tadi saya dah terangkan macam mana ciri-ciri, macam mana cara untuk menukarkan kalimah kepada musanna. Jadi kamu tukarkan dia kepada musanna dan seterusnya tukarkan kepada jamak. Dan jamak tu perlu berhati-hati. Perlu lihat kalimah mufrad tu musanna ke muzakkar ke muannas. Sekiranya kalau kalimah itu muzakkar, maka jamak dia mesti jamak muzakkar. Kalaulah kalimah itu adalah muannas, maka jamak dia perlu jamak muannas, yang mana jamak muzakkar dan jamak muannas mempunyai 2 ciri yang berbeza. Jadi buat macam ni, boleh nampak ke silau? Okey, baik. Boleh pause lah. Kenapa? Mana dia punya ni? Okey, baik. Nampak kan? Okey, nampak. Jadi boleh salin dan jawab dan hantar kepada, macam biasa, hantar kepada saya secara snap dan saya akan tanda. Okey, baik. Jadi terima kasih kerana mendengar untuk pada hari ini. Syukran wa jazakumullahu khairal jaza ala istima'ikum fi hadzal yawm. Sanakhtimu darasatana bisalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.